Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para penonton di luar sana? Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan walafiat. Baik, insya-Allah kita sambung semula ya pada tazkirah Zuhur Majlis Mujahidin, masih dalam tajuk Tarbiyah Jangan Dibiar Secilih yang dipetik dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Dan pada kali ini saya ingin berkongsi bab sifat sayang Rasulullah SAW kepada kanak-kanak ya. Ketika kita berbicara berkaitan akhlak dan pekerti Nabi SAW, terdapat banyak aspek dalam kehidupan Nabi SAW yang saya rasa perlu untuk kita teladani dan hayati pengajaran di sebaliknya. Ia berkaitan sifat rahmat dan kasih sayang yang dipaparkan oleh Nabi SAW terhadap kanak-kanak dan kita tahu Rasul sebagai role model uswatun hasanah. Sebelum saya melanjutkan, saya rasa para jemaah pernah terdengar di berita atau surat khabar kes-kes mengenai anak-anak yang didera oleh ibu bapanya atau kawan ibunya, sehingga anak tersebut menjadi mangsa deraan oleh pasangan keluarga ataupun ibu tunggal yang mempunyai kawan lelaki yang menyebabkan anak-anak tersebut parah disiksa sehingga ada yang menjadi korban mangsa yang menyedihkan. Saya ingin membawa jemaah di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, bab sifat sayang Rasulullah SAW kepada kanak-kanak. Bagaimana kitab ini dapat kita pelajari dan mengikut contoh baginda Nabi SAW agar anak-anak kita menjadi generasi yang baik, penyayang kepada ibu bapa, guru dan masyarakat, dan berbakti kepada agama dan negara. Sebelum saya masuk dalam kitab tersebut, mari kita imbas kembali kisah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sayang pada kanak-kanak seperti diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW mencium Hasan, itu anak Sayyidina Ali, dan pada ketika itu Al-Aqra bin Habis At-Tarmimi sedang duduk berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW. Al-Aqra berkata, aku mempunyai 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka. Maka baginda Rasulullah SAW melihat ke arahnya dan berkata, man la yarham la yurham. Maksudnya, siapa tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya yakin para penonton pernah mencium anak-anak anda yang masih kecil dan juga mungkin yang dah remaja dan dewasa pun ada sebagai tanda kasih sayang kepada anak-anak Dan ada anak-anak yang mungkin rasa malu kerana tidak biasa atau dah mungkin dah dewasa. Baik, insya-Allah saya akan mula bacakan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam bab sifat sayang Rasulullah SAW kepada kanak-kanak. Seperti dalam kitab tersebut adalah yang pertama dari hadis Imam Al-Tirmizi dan yang lain meriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah daripadanya bapanya radhiyallahu anhu mengatakan, aku sedang mendengar Nabi SAW berkhutbah dan Hasan serta Husain datang memakai baju merah warna merah sambil berjalan mencari-cari seseorang. Lalu baginda SAW turun dari mimbarnya dan mendukung keduanya dan meletakkan mereka di hadapannya. Kemudian mengatakan, benarlah keterangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cubaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Surah Al-Anfal ayat 28. Kata Rasulullah, aku melihat 2 orang anak ini berjalan mencari-cari dan aku tidak sabar lalu memotong kata-kataku bagi mendukung mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada meriwayatkan mengatakan ketika Hasan Husain berjalan mencari seorang dan hampir terjatuh, lalu Rasulullah turun dari mimbar dan mendukung keduanya. Daripada hadis ini kita dapat lihat contoh Rasulullah SAW, sifat penyayang dan prihatin pada anak-anak, khawatir mungkin jatuh, tercari-cari dan sedih anak tersebut. Baik, dalam tadi surah Al-Anfal dari tafsir Ibn Katsir, dari surah Al-Anfal ayat 28,
Bada'uzu minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam tafsir Ibn Katsir menerangkan, ketahuilah bahawa harta dan anak-anak tidaklah lain hanya cubaan dari Allah kepada kalian. Allah memberikan semua itu untuk membuktikan apa kalian bersyukur dan taat kepadanya atas anugerah tersebut, ataukah justru menjadi sibuk hingga lupa kepadanya, iaitu lupa pada Allah, ya. Dan daripada selanjutnya ayatnya, wa annallaha indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Dan tafsir Ibn Katsir menerangkan pahala, anugerah dan syurga Allah pasti lebih baik daripada harta, kekayaan dan anak-anak. Kerana di antara kekayaan dan anak-anak mungkin menjadi musuh bagi kalian. Baik, dan sebagai contoh seperti kita daripada ayat tersebut, kata tafsir tadi, mungkin di antara kekayaan dan anak menjadi musuh bagi kalian. Kita dapat lihat contohnya filem Si Tanggang, yang derhaka kepada ibunya, tak mengaku ibunya selepas berkahwin dengan isteri yang kaya. Dan begitu juga filem Anakku Sazali, dalam satu senario yang anak nakal dan derhaka kepada ayahnya. Dan lagi senario yang lain pula, anak-anak yang didera sewaktu kecil pula, seperti kisah anak tiri yang disuruh buat kerja rumah tanpa henti untuk hasil keperluan sendiri ibu tirinya, ataupun sehingga menganiaya anak tersebut, seperti cerita yang mungkin boleh saya kiaskan filem cerita lama, Lelah Manja, mungkin orang-orang lama tahulah. Kerana ia adalah sebagai ujian dan cubaan kita di dunia ini. Beruntunglah kita jika mendapat anak yang soleh dan soleha. Baik, yang hadis kedua pula dari Imam An-Nasai dan Al-Hakim meriwayatkan ketika Rasulullah SAW sedang solat bersama para sahabatnya, Husain datang dan menaiki tengkuknya ketika baginda sedang sujud. Disebabkan itu baginda memanjangkan sujudnya sehingga para jemaah menyangka terjadi sesuatu. Selepas baginda solat, mereka bertanya, kenapa kamu memanjangkan sujud, wahai Rasulullah, sehingga menyangka sesuatu sudah berlaku. Baginda SAW membalas, anakku atau cucu naik ke atas badanku, maka aku tidak mahu mengganggunya sehingga dia selesai bermain. Kita dapat lihat sayang dan prihatin Rasulullah SAW kepada cucunya, dan berikan contoh yang baik agar anak tersebut, mungkin pada pendapat saya, agar tidak jatuh dan terluka dalam situasi yang genting. Seterusnya dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, aku memasuki solat dan ingin memanjangkannya, tetapi apabila mendengar tangisan kanak-kanak, aku pun memindikkannya, kerana aku tahu bagaimana perasaan ibu mendengar tangisan anaknya. Kita sebagai seorang ayah ataupun imam di rumah ataupun di masjid, boleh kita solat berjemaah, jika kita dengar anak-anak tangis, jangan pula melambatkan atau memanjangkan solatnya, sehingga tidak menghiraukan pesanan hadis oleh Rasulullah SAW untuk keselamatan anak tersebut. Baik, saya tidak mengambil seluruh hadis dari tajuk ini, dan saya pilih beberapa sahaja kerana masa. Dan hadis seterusnya dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, daripada Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika dia berjalan melalui kumpulan kanak-kanak, lalu beliau memberi salam kepada mereka dan berkata bahawa Rasulullah SAW sentiasa lakukan seperti yang aku lakukan ini, iaitu memberi salam kepada kanak-kanak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bila kan anak ataupun mungkin akan bermain-main, akan kebiasaan akan bising lah, perempuan dan para jemaah. Dan ada yang mungkin segelintir orang yang dewasa yang tak suka kepada bising dan marah, dan ada orang dewasa yang berkata, "Woi budak-budak, jangan bising," contohnya lah. Dan anak-anak menjadi takut dan tidak suka kepada orang tersebut. Ini adalah satu efeknya lah, dan kuasa terjejas secara psikologi anak tersebut. Dan kalau kita contohnya, kalau kita ikut cara Rasulullah SAW, anak itu akan suka pada orang tersebut, sayang pada orang tersebut. Dan kita dapat lihat bagaimana peribadi Rasulullah SAW sayang pada anak-anak serta memberi salam seperti hadis tadi, dan sehingga akan memberi kesan kepada anak tersebut, dan selalu akan memberikan ucapan salam ketika nak masuk rumah, keluar rumah dan jumpa orang dewasa, kerana sudah dilatih dari kecil oleh kedua ibu bapanya. Dan saya sendiri pernah nampak lah anak-anak kecil seperti itu. Alhamdulillah lah. Baik, dan akhir perkongsian saya dalam sebuah hadis Imam Muslim yang diriwayatkan daripada
Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW datang membawa minuman lalu baginda meminumnya. Di sebelah kirinya ada seorang budak, manakala di sebelah kanannya beberapa orang tua. Rasulullah SAW berkata kepada budak itu, adakah engkau mengizinkan aku memberi minuman ini kepada mereka? Dengan Rasulullah dengan lemah lembutlah beritahu pada budak tersebut. Budak itu berkata, tidak, demi Allah aku sekali tidak akan mendahulukan sesiapa pun bahagian yang aku dapat daripada kamu. Bapak kita lihat bagaimana budak ini, dia tidak akan minum dahulu, didahulukan pada orang lain. Masya Allah. Dan kita ketahui bahawa orang-orang Melayu kita ni, orang-orang dahulu kita kaya dengan budi bahasa, adab dan sopan santun. Satu contoh yang boleh saya ingat ialah ataupun kita lihat daripada filem lama, bila nak makan tengah hari atau petang, anak-anak kena tunggu ayahnya. Ayah ambil dulu, barulah anak-anak atau ayah dan ibu ambil dulu, baru anak-anak ambil lah. Tetapi sekarang telah berubah dan moden, tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah jika kita terapkan adab, didik anak-anak tersebut, insya-Allah ia akan menjadi anak yang baik, soleh dan soleha dan beradab. Dan dari hadis tersebut dapat kita pelajari pentingnya untuk tarbiyah anak untuk menjaga adab bila bersama ayah dan ibu, agar anak ini menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, dan menyayangi mereka, dan orang masyarakat juga. Beginilah kisah Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita bagaimana cara bermesra dengan kanak-kanak dan mengamalkan adab-adab, sekaligus menjadikannya contoh kepada generasi yang akan datang. Selain itu, anak-anak juga terkesan dengan perbuatan pendidik ayah, ibu dan guru, yang akhlak yang baik dan sentiasa nasihat-nasihat yang baik. Kesimpulan dalam kitab ini mengatakan Islam melihat contoh teladan sebagai antara kaedah pendidikan yang paling banyak memberikan kesan kepada anak-anak, dan anak-anak melihat contoh ikutan yang baik daripada ibu bapa mereka. Mereka mengikuti prinsip-prinsip yang baik dan akhlak Islam. Jikalau ibu bapa mahu anak mereka bersifat jujur, amanah, penyayang, dan menjauhi perkara batil atau tidak baik, maka ibu bapa juga perlu memberikan contoh yang baik, iaitu dengan melakukan kebaikan, menyayangi mereka, menjauhi kejahatan, berakhlak mulia dan menjauhi sifat-sifat keji. Maka dalam kitab ni penulis berkata, mengatakan pendidikan melalui teladan meliputi teladan ibu bapa, rakan, guru, abang dan kakak. Pendidikan seperti ini menjadi faktor paling efektif dalam memperbaiki, membimbing dan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, negara dan agama. Baik, sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para jemaah, hingga semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dalam perkongsian tazkirah pada tengah hari ini. Sehingga ketemu lagi pada minggu hadapan dengan bab prinsip-prinsip Rasulullah SAW dalam mengajar perkataan, perbuatan dan memahami mana yang baik dan tidak baik. Yang pertama diajarkan kepada anak-anak dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang akan saya kongsikan di sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.